Dan masa tu muka saya dah berubah lah kan. Kita ni dah Astaghfirullahaladzim, dah lapar. Adilah masa tu kata sabar bang, sabar. Kita makan apa benda yang ada tu. So, saya pun makan kan. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah episod kali ini saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, sebelum ni kami cerita tentang macam mana kami berjumpa dengan budak-budak kampung dan orang-orang kampung untuk kami memberikan sumbangan yang dipanggil sebagai #DuitRayaIndia, yang kami dapatkan dana daripada rakyat Malaysia untuk menyumbang kepada kami dan kami sampaikan kepada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun bukan duit kami, tapi kami rasa bahagia, kami rasa gembira dengan menyerahkan sahaja kepada kanak-kanak tersebut. Dan saya nak sambung sikit lagi sumbangan yang kami berikan kepada mereka lah, sebab budak-budak ni terlalu ramai dan kami pun sambunglah memberikan sumbangan kepada mereka ni. Assalamualaikum. Ada yang berulang kali ambil. Dan ada orang dewasa pun bergaduh lah pula. Masa tu saya cakap yang kita kena gerak cepat ni. Ni bila dah melibatkan pergaduhan disebabkan kita ni, bahaya ni. Okay. Let's go. Dan masa tu ada seorang lelaki ni beri kami minum. Ya Allah. Duit, air dah habis. Ini ada lagi. Nah, bisa baca sekarang. Okey. Saja. So kami pun minum cepat-cepat, dan selepas kami minum, kami pun say goodbye dan kami pun sambunglah kayuhan kami terus ke Motihari. Jalan dia tak berapa nak elok dengan jalan dia bertanah. Mungkin tengah dalam proses untuk menurak, berdebu juga pada waktu tu. Dan kami pun teruskanlah kayuhan sampailah dah nak masuk waktu asar. Okay, masa tu hujan turun dengan lebat dan kami terpaksa mencari tempat untuk nak berteduh. Alhamdulillah, dekat seberang jalan kami nampak satu menara macam masjid lah, dan kami pun pergilah ke arah sana dan terpaksa melalui sebuah parit, dan parit tu kena seberang menggunakan jambatan buluh. Jambatan buluh tu agak gayat juga. Saya macam tak ada masalah lah nak lalu, tapi ustazah lalu dalam keadaan yang sangat gayat, dan kami cepat-cepat masuk ke dalam madrasah
madrasah tu untuk berlindung daripada hujan. Dan pada waktu tu ada satu kawasan ruang kosong yang kami boleh duduk dekat situ lah. Mungkin kawasan dapur sebab ada periuk belanga dekat situ. Dan kami pun duduklah dekat situ sementara hujan reda. Dan pada waktu tu kebetulan pula masuk waktu asar. Dan saya cakap dengan Adilah, yang duduk dululah dekat kawasan ni sementara abang pergi dulu dekat masjid. Mana tahu boleh jumpa dengan orang kampung kat situ dan kita boleh minta izin tidur terus dekat sini. So hari ni kita tak payah sambung kayuh. Dan Adilah pun bersetujulah. Masa saya nak bersiap tukar kain pelikat tu, adalah budak-budak lain yang mengembala kambing ini datang dekat sebelah tempat yang kami duduk tu, dekat pagar. So diorang pun datang kat situ berlindung juga. Dia pun tanya kami buat apa kat sini. Kami pun tak tahu macam mana nak jawab. Masa tu saya bersiap dan minta Adilah untuk duduk dekat basikal tu untuk jaga basikal. Rupa-rupanya dekat sebelah tempat kami duduk tu madrasah. Dan sebelah madrasah tu dia ada tempat solat lah, macam musola macam tu. Sebab tu dia ada menara dan ada bulan bintang dekat situ. Masa tu kami belum solat zuhur lagi. So kami solat jamak asar dan zuhur dekat masjid tu lah. Saya solat dekat masjid tu dan habis solat tu saya berjumpa dengan seorang lelaki yang solat dekat situ jugalah. Mungkin dia adalah tok siap dekat situ, wallahualam, saya tak tahu. Masa tu saya tanya dia, boleh tak kalau kami nak bermalam satu hari dekat sini? Dan masa tu dia pun tak boleh cakap bahasa Inggeris juga. Dan masa tu saya bersembang dengan ada seorang lelaki, mungkin dia tabligh, dah selalu pergi travel, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Saya cakap dengan dia, boleh tak kalau nak tidur dekat sini? Dan dia kata boleh je, sekarang ni tak ada student, tak ada cikgu-cikgu, so bolehlah tidur dekat salah satu bilik mereka. Dan masa tu mereka pun buka lah satu bilik dekat situ untuk kami tidur. Alhamdulillah, walaupun bilik tu tak ada elektrik, kami duduk kat dalam salah satu bilik mereka lah. Masa tu macam dah berhabuk sikit lah, dah lama kot mungkin diorang ni cuti. Dan masa tu saya tanya kat mana nak cas handphone sebab bateri dah nak habis ni kan. Dan masa tu dia ajak kami ke tingkat atas dan dia buka generator. Saya ingat lagi, dia switch on generator untuk saya semata-mata nak cas je. Saya cakap tak apa. Setakat kalau dia nak buka generator tu menyusahkan dia, baik tak payahlah, saya cakap. Saya masa tu power bank ada lagi sikit, cuma malam tu ingat saya nak cas lah kamera dan sebagainya. Tapi tak ada masalah. Dan masa tu saya tanya dengan Syaukat Ali ni, cakap dekat mana tempat yang kami boleh makan, sebab kami daripada pagi tadi sempat sarapan je. Kalau ingat episod yang lepas, daripada pagi tu sarapan tu kami kan bagi duit sampailah tengah hari tu memang tak sempat solat, tak sempat makan, dan kami sambunglah kayuh sampailah ke Mutia hari ni. Memang tak sempat nak makan. So memang sangat lapar. Dan saya cakap kat luar tu tadi nampak macam ada gerai-gerai, ada biryani kot dekat situ. Kalau ada biryani pun baik juga ni. Dan masa tu Syaukat Ali kata no, dia kata dekat luar memang tak ada jual-jual dah. Dia kata sebab sekarang ni dah petang, orang semua dah balik. So dia kata why not malam ni pergi makan dekat rumah dia. Dia jemput kami datang ke rumah dia lah. Masa tu saya cakap dah lapar gila ni weh, perut ni dah bunyi-bunyi dah ni, memang nak cari makan. Tapi disebabkan ada orang jemput, saya pun kata okey lah. Dia kata dalam pukul 9.30 nanti dia datang balik untuk nak jemput kami. Lepas tu saya kira lama ni, daripada pagi tadi sarapan tu nak tunggu pukul 9.30 malam tu rasa macam lama sangat. Dan masa tu saya tanya Adilah, yang kita ada apa untuk alas perut? Adilah kata kita ada biskut. Boleh lah. So kami pun keluarkan cerik, kami masak dan kami makan lah. Dan pada waktu tu saya ni agak emosional sikit. Saya kan kalau lapar ni dia macam baran sikit. So masa tu saya pun ambil kamera dan saya keluar lah shoot dan nak tenangkan diri, nak lupakan rasa lapar tu, nak tidur panas kat dalam bilik tu. So saya pun keluar, tangkap gambar dekat kawasan Bendang tu, tengok budak-budak ni gembala kerbau dan sebagainya kan. Seronok lah. Tapi saya tak boleh nak record video sebab bateri dah nak habis, so saya kena berjimat lah. Saya pun balik ke bilik bersiap-siap untuk solat maghrib dan isyak lah. Azan saja waktu maghrib, saya pun pergilah ke masjid dan Adilah duduk kat dalam bilik. Masa tu dia bagi mangga, kunci daripada dalam lah. So Adilah dia solat dalam bilik dan saya pun pergi ke masjid. Dan saya pun solat maghrib dan isyak dan saya tunggu dekat bilik. Saya tunggu Syaukat Ali ni datang. Tunggu sampailah azan isyak, Syaukat Ali tak datang lagi. Sampailah pukul 10 barulah Syaukat Ali ni tunjukkan muka dia. Masa tu memang dah tak tahu nak cakap apa dah. Memang kalah puasa lah. Dah lah kita kayuh basikal kan, memang penat kan. Nak menunggu makan tu. Benarlah kata-kata pujangga, penantian adalah satu penyiksaan. Tak apalah, dah nak buat macam mana kan. Hari ni ditakdirkan untuk berpuasa, kami berpuasa lah. So kami ni ikutlah Syaukat Ali ni masuk ke dalam kampung. Dan kampung mereka ni gelap, sangat gelap, disebabkan majoriti rumah mereka ni tak ada elektrik. So kami pun masuklah ke dalam kampung ni. Nampaklah orang-orang kampung ni semua tengah lepak dekat luar dengan ada beberapa batang lilin. Itu bermaksud rumah mereka ni memang tak ada elektrik lah, hanya mengharapkan sebatang lilin, 2 batang lilin yang ada dekat depan rumah mereka. So kami pun jalan, memang orang kampung ni duduk luar kan. So dia tengoklah kami ni, siapa ni orang ni kan. Dengan Adilah pakaian ni kan macam berbeza dengan orang kat situ pakai sari kan. Adilah ni pakai tudung, saya
saya ni tak apalah pakai pagoda kan. Muka pun dah lebih kurang. So macam tak rasa pelik sangat kan. So kami pun masuk ke dalam dan sampailah ke satu rumah yang ada elektrik. So rumah ada elektrik ni saya anggap macam orang yang mungkin B40 ke atas lah kot kan. Dia ada generator untuk dia nak pasang dekat rumah dia. Dan masa Syaukat Ali ni ajak masuk. So cakap ni Syaukat Ali ni orang kaya ni dekat kampung ni. So kami pun masuklah ke dalam rumah pada waktu tu. Dan mereka ni macam biasalah orang India ni, kalau dia jamu tetamu, dia suruh duduk dekat atas katil. So kami pun dia bawa untuk duduk dekat atas katil. Dan pada waktu tu memang ramai lelaki dengan perempuan kat situ. Yang perempuan lagi ramai lah. Dan mereka suruh kami duduk dekat atas katil tu. Dan perempuan ni bersembang lah dengan Adilah ni. Saya ni layan budak-budak je lah. Lelaki tak ada pada waktu tu. Mereka semua ada dekat luar. Masa tu mereka bawa biskut dan chai. Biskut dan teh lah. Dan masa tu muka saya dah berubah lah kan. Kita ni dah Astaghfirullahaladzim. Dah lapar. Adilah masa tu kata sabar abang, sabar. Kita makan apa benda yang ada tu. So, saya pun makan kan. Ayah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Dan masa tu diorang ni pun sembang lah. Saya dengar lah benda yang diorang sembang ni kan. Boleh jadi gelak lah kan. Sebab macam cakap ayang dengan itik kan. Ada seorang makcik ni, dia berkenalkan diri dia dekat Adilah. Dia kata, dekat kawan sebelah dia, perempuan kan, dia kenalkan diri. Dia kata, babi. What? Saya tanya Adilah, yang babi tu apa? Nah, Adilah tanya saya, mana yang tahu babi tu apa? Lepas tu kami pun gelak lah. Oh, babi. Bila kami dah keluar tu, kami carilah jawapan babi tu apa kan. Dan rupanya babi tu adalah kakak ipar. So dekat Malaysia ni, please jangan panggil kakak ipar dalam bahasa Hindi. Bahaya. Tiba-tiba kami terdengar bunyi bising dekat dapur. Saya dengar tu macam suara Syaukat Ali. Dia tengah bergaduh dengan seorang perempuan dekat luar sana. So kita pun macam, apa hal ni kan? Apa hal tiba-tiba bergaduh ni kan? Dan masa tu Syaukat Ali dia masuk dalam bilik kami. Dan dia suruh kami keluar daripada rumah tu. Kami dah macam tercengang dah lah. Kata nak makan. Dah kau gaduh pula. Kita orang pula terpaksa keluar daripada rumah ni. Dan masa tu kami pun terpaksalah keluar daripada rumah tu. Dan masa tu saya dah pasrah lah. Saya cakap malam ni tidur je lah. Tak dapat makan pun tak apalah. Makan esok je lah. Dan masa tu Syaukat Ali ni, saya ingatkan dia nak bawa kami balik ke madrasah. Tapi dia bawa kami masuk ke dalam kampung lebih dalam lagi. Dan pada waktu tu dekat tangan dia tu ada satu pinggan. Saya tak tahulah atas pinggan tu ada apa. Tapi waktu kami on the way ke rumah tu, tak ada pula pinggan kat tangan dia. Tapi bila keluar je daripada rumah tu, ada pula satu pinggan dekat tangan dia. Dan dia bawa kami masuk ke dalam kampung yang makin lama makin gelap. Daripada jalan besar, makin lama jalan tu makin lama makin kecil. Dan tak boleh pun kereta nak lalu dekat situ. Dan motor pun tak boleh lalu. So kami pun ikut je lah si Syaukat Ali ni. Memang pasrah habis, tawakal habis lah. Ya Allah, manalah si Syaukat Ali ni nak bawa kami kan. Dan kami pun masuk ke dalam dan sampailah ke dalam satu rumah yang tak ada elektrik. Memang rumah tu sangat sempit dan ada sebatang lilin dekat depan rumah dia dengan seorang wanita yang tengah sarap mengandung menyangkung masak nasi menggunakan kayu api. Dan dia pun jemputlah kami masuk ke dalam rumah. Dan rumah dia sangat tak besar. Rumah dia sangat kecil yang hanya ada satu katil. Katil lah tempat yang paling bersih kat dalam rumah mereka tu. Dan kami pun dijemput masuk ke dalam. Dan atas katil tu ada dua budak perempuan yang tengah tidur. Dan kami pun duduklah pelan-pelan dekat atas katil tu. Dan Syaukat Ali ni berikan pinggan tu, letakkan dekat depan kami. Dan dia buka, wow, gulai ayam. Wow! Masa tu memang tengah lapar kan. Dan isteri kepada Syaukat Ali ni nama dia Mursalina. Dia bawa nasi yang dia masak tu dekat depan kami. Dia hidangkan dan dia letakkan pinggan. Dan dia jamu kami makan. Dan ada beberapa keping capati juga yang dia letakkan. Masa tu Syaukat Ali kata, bismillah. Dia suruh kami makan. Dan kami memang kebulu kan. Memang kami makan lah. Dan masa tu tengah-tengah makan saya cakap, jomlah makan sekali. Saya ajak Syaukat Ali tu makan sekali. Dia kata tak apa. Dia kata, habiskan. Dalam bahasa dia lah. Dia suruh kami habiskan. Dan masa tu makan-makan punya makan. Sampailah alhamdulillah kenyang. Sendawa kan. Bila dah kenyang tu, adalah sedikit baki seketul ayam kan, tinggal sekeping capati dan nasi sikit kan. Saya cakap memang dah tak boleh masuk dah. Terima kasih lah banyak-banyak. Alhamdulillah kenyang dah. Dan masa tu apa yang berlaku adalah perkara yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Cerita dia sedih. Cerita dia sebab isteri kepada Syaukat Ali ni, dia ambil pinggan dan dia letakkan kat depan Syaukat Ali ni. Dan pada waktu tu lah barulah Syaukat Ali ni mula makan daripada baki yang kami makan. Masa tu saya tengok Adilah dan Adilah tengok saya. Maksud saya cakap, apa yang kita dah buat ni? Saya rasa sangat bersalah pada waktu tu sebab saya tak tanya sama ada mereka ni dah makan ataupun belum. Dan rupa-rupanya mereka tak makan lagi. Dan masa Syaukat Ali ni makan, ada dua orang budak lelaki yang datang dekat pintu. Dan dia tengok kat dalam ada orang.
Dan dia tak masuk, dia bercangkung dekat pintu tu. Dan apa yang saya lihat adalah ibu kepada budak-budak tersebut, dia ambil pinggan yang kosong, dia hidangkan dekat depan budak-budak yang cangkung kat depan pintu tu. Dan dia ambil baki daripada Syaukat Ali ni makan dan dihidangkan ke depan budak-budak tersebut. Yang saya tak tahu, yang hanya tinggal mungkin capati dan kuah je, dah tak ada lauk dah. Dan selepas budak-budak ni makan, lagilah berat mata kami melihat. Saya tak pasti sama ada Syaukat Ali ni kenyang ataupun tidak, anak-anak dia kenyang ataupun tidak. Dan last sekali, si Mursalina, isteri kepada Syaukat Ali yang syarat mengandung ni, last sekali baru makan daripada baki anak-anak dia tadi makan. Allahumma salli ala Muhammad. Benda ni susah kami nak lihat masa tu. Memang kami terdiam sepanjang malam. Dan masa tu saya muhasabah diri, ya Allah, dekat Malaysia kaya dengan makanan, ya Allah, tapi dekat India ni sepatutnya kami tidak menghabiskan makanan. Sebab walaupun mereka ni tak ada makanan, mereka sanggup jamu tanpa mereka makan lagi. Dan saya tak tahu, 2 orang budak perempuan dekat atas katil tu, mereka tidur tu dalam keadaan kelaparan ataupun mereka dah makan. Allahuakbar. Semoga Allah ampunkan dosa kami dan Allah angkat darjat mereka. Masya Allah, tabarakallah. Dan sebenarnya cerita macam ni selalu kita dengar dekat zaman Nabi, betul? Tapi benda ni berlaku dekat depan mata kami. Dan masa tu kami ambil pengajaran dan hikmah daripada apa yang kami lalui ni untuk bersungguh-sungguh dalam menjamu tetamu. Masa tu saya tekad dalam hati, bila balik ke Malaysia, orang datang nak jumpa dengan saya akan ajak ke rumah dan tak lagi ajak ke mamak. Sebelum ni, sebelum kembara, bila orang nak jumpa, saya ajak ke mamak sebab dengan alasan rumah kotor, dengan alasan rumah tak bersih. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan Syaukat Ali yang rumah dia langsung tak ada apa-apa daripada kita, saya rasa malu. Dan insya-Allah selepas ni, siapa saja yang nak jumpa, ajak datang ke rumah untuk menjamu dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Okey. Dan alhamdulillah malam tu memang kenyang tapi sangat bersalah malam tu. Dan Syaukat Ali ni pun bawa kami kembali ke madrasah. Dan masa tu kami pun tidur dekat madrasah tersebut. Pada keesokan harinya, kami pun bersiap-siap. Selepas solat subuh, saya cakap dengan Adila, abang nak berikan sedikit sumbangan kepada madrasah ni disebabkan terlalu terhutang budi dengan Syaukat Ali ni. Saya nak bagi banyak sikit dekat madrasah ni. Dan Adila pun bersetujulah. Dan waktu kami berkemas dan kami dah nak bertolak, keluarga Syaukat Ali ni datang, ramai-ramai datang ke madrasah tu untuk berjumpa dengan kami lah. Masa tu kami bergambar bersama-sama dan saya sampaikan sumbangan kepada Madrasah Khadijatul Kubra. This is from Malaysia people give to us amanah madrasah. Sedekah. Dan ada sikit duit lebih-lebih ni kami berikan kepada budak-budak yang ada dekat situ lah. Tak ramai pada waktu tu. Dan Adila kata bolehlah bagi RM20. Sebelum ni bagi RM10 je. Sekarang ni ada budak sikit, kita bagilah seorang RM20. Dan kami pun bagilah budak-budak yang ada kat situ. Sedekah. Salam karo. Salam karo. Salam. ले जा 8 एक ले जा Assalamualaikum. Happy Eid Mubarak. Eid Mubarak. saya ini milata Sabar. Terus lah. Allahumma salli. Dua lela satu. Dah, ada lagi. Dah, finish. Dan ada seorang wanita dekat situ, dia kata jomlah makan sekejap dekat rumah dia. Alhamdulillah. Saya tak tahulah makan pagi ke tengah hari ke, tapi dia ajak makan ke rumah dia lah. Dan masa tu saya kata tak apalah, kita ni pun tak adalah rushing sangat untuk nak mulakan kayuhan kan. Kami dah siap dengan basikal semua. Kami pun tolak basikal kami masuk ke dalam kampung. All I want
sampailah ke rumah semalam yang besar tu. So kami pun masuklah ke dalam rumah tu. Memang duduk balik dekat atas katil tu lah. Dan hopefully hari ni tak bagi biskut je lah. Tak gurau-gurau. Tak kisahlah dia nak bagi apa, as long as dia nak meraihkan tetamu dan kita pun meraihkan mereka sebagai tuan rumah. Dan masa tu ramailah perempuan yang berkerumun kat situ. Saya rasa rimas sikit lah kan. Tapi tak apalah, duduk dekat atas katil tu. Adilah ni layan lah perempuan-perempuan situ, budak-budak dekat situ kan. Sembang macam ayang yang itik. Adilah cerita nak pergi ke Mekah kan. Dan mereka ni pun suruh doakan. Mereka tanyalah tentang tudung lah, tentang baju dan sebagainya. Walaupun tak faham, meriah jugalah mereka ni bersembang kan. Dan masa tu Adilah minta siapa-siapa boleh bacakan Al-Fatihah. Dan ada seorang makcik ni pun bacalah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. खबीरा के साफ करता हूँ फोटो में Kami awatan. Dah habis makcik ni baca, ada seorang budak ni pun duduk depan kamera saya. Dia pun kata nak baca lah. Saya cakap, okey yang ni budak ni nak baca ni. Ingatkan dia nak baca Al-Fatihah, rupanya dia bantai nyanyi dekat depan kamera. Tak apalah, layan lah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. बातिल से कभी हक न दबा है न दबेगा बातिल से कभी हक न दबा है न दबेगा रोके से ये सैलाब रुका है न रुकेगा बातिल से कभी हक न दबा है न दबेगा रोके से ये सैलाब रुका है न रुकेगा. Saya pun tak faham apa yang dia nyanyikan. Dan selepas daripada budak tu ada pula permintaan lagi yang nak menyanyi juga. Saya pun kata silakanlah. चांद दो टुकड़े किया सूरज को भी लौटा दिया चांद दो टुकड़े किया सूरज को भी लौटा दिया आसमां पर भी नबी ने मौजज़ा दिखला दिया आसमां पर भी नबी ने मौजज़ा दिखला दिया. Bila dah habis rekod tu, saya kata dengan Adilah yang abang nak keluar lah, lepak dengan luar. Mungkin budak-budak kat luar tu tak ada lelaki yang nak boleh disembangkan. Kalau dekat dalam ni semua perempuan rasa rimas sikit. Dan saya pun keluar lah. Bila keluar, saya pun sambung lah sembang dengan budak-budak dekat situ kan. Dikelilingi oleh orang-orang kampung. Aduh beratlah. Dia orang cuma tengok-tengok je. Dia orang tak cakap apa. Kita macam ayam dan itik, tak boleh cakap. Kita cakap Inggeris, dia orang cakap bahasa Hindi. So, who's there? Dan saya tanyalah nama seorang-seorang budak yang dekat situ. Apa nama dia? Indadullah Tum? Indamullah Tum? Betul? Najia. Najia. kita. Eh, Tum? Jom. हमरा Tum? Bulan. Foto kita. Julana. Tum? Kita Ihtisam. Tum? Sidi. Siddiq. Masya Allah. What's this? Allah. Good. This is video. Kita suruh cakap 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan cakap Assalamualaikum Malaysia pun dia orang macam blank kan, macam tu kan. Say Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Okay? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, again. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Okay, another one. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Okay. Tapi seronok lah bila bersembang macam tu. Dan Alhamdulillah sangat meriah lah. Dan ada juga nampak budak-budak yang kat situ yang pakai baju sekolah. Maksudnya ada juga orang yang mampu untuk hantar anak mereka ke sekolah.
आई मैं फोटो खींचा था What are you playing? No? Dan sebelum kami bertolak balik, masa tu Adila kata ada tak lagi duit lebih, kita bagilah, habiskanlah kat sini kan, sebelum kita nak masuk ke Nepal pada esok ataupun lusa kan. Dan adalah sedikit duit, kami pun hulurkanlah duit pada budak-budak yang ramai. Masa tu memang sangat ramai, dan kali ni lagi dahsyat, budak-budak ni berebut. Okay, sampai kena ketuk kepala lah dengan makcik-makcik dekat situ kan. Selepas habis berikan duit, kami pun say goodbye dengan mereka. 1, 2, 3. Dan kami pun sambunglah kayuhan kami ke arah Lucknow. Dan itu sahaja cerita yang saya nak kongsikan pada episod kali ini. InsyaAllah minggu depan cerita yang lebih menarik. Sebenarnya kami nak pergi ke arah Lucknow, tapi disebabkan kedegilan saya cakap dengan Adilah, saya nak masuk juga Nepal tak kira. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan sedikit hikmah daripada saya. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, utamakan kepentingan orang lain berbanding dengan kepentingan diri kita sendiri. InsyaAllah kita akan lebih bebas, tenang dan bahagia. Boleh jadi orang sekeliling kita ni belum makan lagi, boleh jadi orang sekeliling kita ni memerlukan lebih daripada kita. So sentiasa kita bertanya kepada mereka, adakah mereka dah makan? Sentiasa bertanya situasi mereka supaya tidak berlakunya salah faham. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe lagi, please subscribe, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.